Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung kuliah kita daripada jam 9.45 hingga kepada suatu masa yang tak dapat ditetapkan. Saya telah bekalkan kepada kuliah saya pada hari ini 2 helai kertas ataupun selai belakang dengan depan. Saya sempat mengumpul hadis-hadis Nabi mengenai dengan kurban. Pasal kita nak adakan ibadat kurban pada start hari Selasa ni sampai hari Jumaat. Cuma sebelum itu ada 1-2 pengumuman yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Pengumuman yang pertama, tolong derma banyak sikit pagi ni. Melawak saja. Boh banyak lagi bagus. Boh sikit pun tak apa. Tak boh langsung pun tak apa. Nombor 2. Orang-orang yang akan mengikuti kurban dengan saya di Kok Diang. Tempat saya Kok Diang. Yang masuk nama dengan saya di Paksi dan kelas tafakuh Yayasan Islam tu, kita jemput tuan-tuan semua pada hari raya kedua, iaitu hari Rabu. Hari Rabu kita start daripada pagi sampai petang. Sebab hari itu saya duduk sinarai semalam, lebih kurang 10 ekor lembu yang saya kena sembelih. Semua kurban yang akan kita buat Kok Diang ada 24 ekor lembu. Saya tutup. Cikgu Soekarno buka lagi. Saya tutup dah. Tak mau terima dah. Jadi bagi mereka yang terlibat dengan kurban, kalau nak pergi, nak ambil daging, tak mau ambil daging, nak pergi tengok, sila pada hari raya yang kedua. Yang pertama, saya akan buat untuk orang di pondok tu. Kedua, saya akan buat untuk orang di situ dan juga di sini. Raya ketiga, kami Jabatan Mufti akan buat korban di sana. Raya yang keempat, saya akan sembelih lembu-lembu yang diberi dari Langkawi, dari Kuala Lumpur, dari mana-mana untuk kita bagi kepada fakir miskin. 4 hari kita akan buat korban.
tuan-tuan dipersilakan ke 4 hari itu, kita sediakan makan. Pasal apa sengap? Pi. Ibadat kurban di Kemboja. Alhamdulillah, tahun ni saya dapat mengumpulkan 10 ekor lembu. Saya sudah serah segala duit-duit lembu itu kepada 2 orang pelajar kita, dan saya dah tulis nama tiap-tiap seekor, nama sinarai. Saya kata niatkan untuk orang-orang ini, orang ni. Apa pun dah buat balik duit tu, saya tukar daripada ringgit Malaysia ke dolar Amerika. Sebab di sana mereka belanja beli lembu dengan dolar Amerika. 10 ekor. Walaupun ada permintaan, saya tutup dah, tak mau. Bagi mereka yang buat kurban di Kemboja, kalau nak tengok, pergi ke sana. Itu boleh faham. Yang ketiga, besok kita ada kuliah di Mentalun macam biasa. Pengisiannya Dr. Abdul Aziz sebelah pagi membaca kitab Bahrul Mazi mencerita tentang kiamat, dan saya sebelah tengah hari sikit lah, lebih kurang masa ni lah, saya akan peruntukkan baca hadis-hadis Qudsi. Di sini hadis-hadis Nabi, sana hadis-hadis Qudsi, dan kita bagi juga surat ataupun qatah lagu ni besok insya-Allah. Yang keempat, tuan-tuan tolong ingat, pada 19 hari bulan, hari Sabtu malam, start daripada petang, kita akan buat perhimpunan ulama turas. Ulama turas ni makna tuk guru untuk mengajak kitab. Termasuklah tuk guru Tok Haji Saleh Sik, tuk guru Tok Haji Awang Lanai, tuk guru apa semua akan berhimpun di Stadium Suka Penanti start daripada pukul 6 sampai Isya bersama dengan Syekh Fuad daripada Negeri Sembilan. Dia akan membaca kitab-kitab menceritakan tentang penyelewengan Syiah. Ulama-ulama turas ini buat perhimpunan untuk nak menyatakan pendirian mereka terhadap Syiah yang sedang berkembang di Kedah dan duduk di belakang Jabatan Mufti Negeri Kedah. Kalau tuan-tuan tak pi, tuan-tuan Syiah. Nak cakap saja bab Syiah. Hari Sabtu buat malam saja. Dan kita ada tetamu daripada Lubnan. Saya tetamu Lubnan mai kemarin. Mai jumpa saya daripada Lubnan. Saya cerita bahawa kami akan buat perhimpunan ulama turas menyatakan pendirian terhadap Syiah. Dia kata, aku nak main sama boleh? Silakan. Kita akan bagi tiket kapal terbang dan bilik untuk dia datang. Menyatakan pendirian bencinya kita kepada Syiah. Saya telah dibuat laporan polis terhadap saya. Sebab saya membuat kenyataan bahawa Syiah itu sesat, menyeleweng, apa semua. Ketika saya menghadap tuanku dengan setiap kerajaan negeri, tuanku tanya saya dan tuanku minta supaya sesuatu dibuat untuk menyekat ni. Saya buat kenyataan, kemudian dia orang buat laporan polis, kata saya fitnah Syiah. Dan kemudian dia nak buat apa-apa mahkamah, saya nak umum, silakan. Silakan. Tapi tidak ada siapa yang bangun untuk menyatakan pendirian
setelah laporan polis itu dibuat. Maka ulama turaslah ambil dengan inisiatif nak buat perhimpunan itu, nak menyatakan sokongan mereka terhadap kenyataan saya dan Jabatan Mufti yang Syiah ini adalah sesat dan menyeleweng. Tak sesat apa tuan-tuan kalau alam nashrah itu kata Syiah satu ayat dibuang oleh Abu Bakar, dibuang oleh Umar, dibuang oleh Osman, iaitu ayat yang menyatakan bahawa Ali itu adalah menantu kamu. Jahat sungguh Abu Bakar ni, jahat sungguh Umar, jahat sungguh Osman pasal buang satu ayat Quran dalam Alam Nashrah yang menyatakan Ali itu menantu kamu, hai Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Apa tu? Alladhi anqadha zahrak. Syiah yang buang ni, tak Syiah pun nak buang juga. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dia berkata nombor 5, ayat nombor 6, dia 5 buang, iaitu wa ja'alna aliyan sihrak fa inna ma'al usri yusra. Wa ja'alna aliyan sihrak, kami jadikan Ali itu menantu kamu. Hak tu Osman buang sebab Allah nak abang kata Ali saja menantu yang Allah terima, Osman Allah tak terima. Jahat sungguh Osman ni. Nabi buat menantu 2 kali. Nabi kata sebab aku tak ada anak perempuan saja ya Osman, kalau ada anak perempuan lagi aku nak kahwin jadi menantu kali yang ketiga. Tak sesat lagi tu. Buang satu huruf Quran pun kalau sengaja buang jadi kafir, buang satu ayat. Malah disebut lagi bahawa bukan Osman Abu Bakar buang satu ayat, buang satu surah, nama surah wilayah, ayatnya ada 7. Ya ayyuhan nabi walladzina amanu. Saya pun tak hafal surah hak dia kata buang tu. Ada dalam kitab yang diberi kepada saya, surah yang Abu Bakar Osman buang itu surah yang menyatakan kelebihan Sayyidina Ali, iaitu surah wilayah. Ini dakwaan Syiah terhadap Sayyidina Osman, Abu Bakar dan Umar. Kita marah yang ini. Kita kata hampa ni jahat, tuduh para sahabat yang bukan-bukan. Dia buat report polis, kata saya fitnah mereka. Kita nak panggil ulama atau Syekh Fuad daripada Negeri Sembilan, baca kitab nyata tentang penyelewengan mereka ini. 15 hari bulan ramai pakat nak mai daripada Pulau Pinang. Baru ni saya pun pergi ke Pulau Pinang membuka suatu perkampungan Islam, namanya Perkampungan Filfilani, yang mereka target 6 juta ringgit dengan masjid dan sebagainya. Saya pergi buka tanah dengan Tuk Uji Saleh, dengan Datuk Ismail Qamus, dan mereka menyatakan bahawa mereka juga akan datang pada 16 hari bulan di Stadium Sukapenanti. 19 silap. Kira okey lah tu, ingat sungguh lah tu. 19 hari bulan, hari Sabtu. Itulah 3 pengumuman. Pertama sekali saya korban start di sini daripada hari raya. Yang kedua pergilah piawai tak apa, di tengah hari pun tak apa, ikutlah masa mana. Tapi kita proses daripada awal sebab lembu banyak sangat. Sampai 10 atau 12 ekor hari itu ramai. Kita proses dari awal. Kita pergi kepada hadis-hadis kita.
Semacam biasa kita baca yang Arab tu. Yang Arab itulah hadis Nabi. Hak kiri itu terjemahan dia oleh seorang hamba Allah yang duduk di Kok Diang. Dia terjemah. Hari ini dia tak mai, dia kirim mai. An Aisyah radhiyallahu anha. Ni kita tahu isteri Nabi Sayyidina Aisyah anak Abu Bakar. Qalat, dia berkata, Sayyidina Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma amila, tidak beramal. Ma di sini makna tidak, nafi. Tidak beramal. Ma amila, tidak beramal adamiyun, oleh seorang anak Adam, yaitu manusia, min amalin, daripada amalan-amalan, yauman nahri, hari raya Idul Adha, ahabba ilallah, yang lebih Allah suka. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh seorang manusia di hari raya haji yang lebih Allah suka min ihraqid dami, daripada menumpah darah. Amalan menumpah darah lah yang paling Allah suka dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari raya Kurban. Menumpah darah di sini bukan bunuh orang, maksudnya menyembelih binatang kurban. Hak ni piduk bawa pisau nak tikam orang pula. Cari kawan tak ada, itikam mentua dah. Dia kata, awak hari ni kerja menumpah darah lah yang paling baik sekali. Hak tu bengong. Tak mengaji paksi tu. Menumpah darah ni, menumpah darah binatang buat korban. Makna 4 hari tu, hari pertama, hari tasyrik 3, amalan yang paling top sekali, nak ting amalan korban tak boleh. Tak ada amalan yang boleh ting amalan korban. Tahu ting? Ni cakap orang tua-tua dulu. Amalan korban lah yang paling Allah suka. Itu satu kenyataan Nabi berbanding ibadat lain. Kita buat ibadat lain, bersedekah ke, baca Quran ke, sembahyang sunat ke, okey, dapat pahala. Tetapi nak lawan dengan ibadat korban tak boleh tengok. Innaha, sesungguhnya binatang korban itu, la ta'ti yaumal qiyamati, dia akan datang pada hari kiamat kelak. Allah akan bangkitkan binatang yang kita buat korban pada hari kiamat kelak. Binatang-binatang kiamat bukan bangkit, depa mati habis ha. Kecuali kalau bangkit pun, kalau bapak lembu ni dia belaga-belaga tikam bapak lembu tu mati, hak tu bangkit 2 ekor, suruh hak mati tu tikam balik depan kita bagi mati. Habis balasan depa. Lembu-lembu apa semua, kalau dia buat kawan dia, akhirat suruh balas balik. Lepas tu habis mati. Binatang tak ada. Itu aja kerja dia. Tapi binatang korban ni, kata Nabi, dia akan datang hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduk-tanduk dia. Sebab tu kalau boleh cari hak ada tanduk, jangan tanduk patah. Kalau tanduk tak patah, tak tahulah, dia tak buat pi tanduk dia akhirat kelak. Wa asy'ariha, bulu-bulu dia. Ni bagi kambing-kambing ni. Jangan duk cukok bulu dia masa nak korban. Wa azlafiha, dan kuku-kuku dia. Maknanya binatang itu akan bangkit di akhirat kelak dalam keadaan yang sempurna. Tanduknya sempurna, kukunya sempurna, bulunya sempurna. Nak menyaksikan di depan Allah bahawa inilah Tuhan yang buat korban aku dulu di akhirat, di dunia dulu.
jadi saksi. 2. Yang ketiga, wa innad dama, sesungguhnya darah, la yaqa'u minallah, akan mendapat kedudukan di sisi Allah, bimakanin, dengan kedudukan yang tinggi. Maknanya darah yang kita sembelih binatang itu, dia akan mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Maknanya penerimaan yang tinggi di sisi Allah, pahala yang tinggi di sisi Allah, Allah akan bagi dengan sebab darah itu mengalir qabla an yaqa'a minal ardi, sebelum darah itu mengalir atas muka bumi. Perap saja sembelih lihat lembu, darah terbit, darah tak dan jatuh ke bumi lagi, pahala Allah dah bagi kat kita. Punya cepat penerimaan Allah terhadap ibadat kurban. Wa innad dama, sesungguhnya darah, la yaqa'u minallahi bimakanin, akan mendapat kedudukan yang istimewa, yang tinggi di sisi Allah, qabla an yaqa', sebelum ianya mengalir minal ardi, di bumi. Boleh? Sengap tu faham ke tak faham? Kira okey lah tu. Oleh itu kata Nabi pesan, fatibu, berasa puas hatilah, berasa seronoklah dengan ibadat, biha nafsan, seronoklah, masa berpuas hatilah diri kamu dengan kurban kamu tu. Maknanya apabila kita sudah buat kurban, kita kena berasa puas kita dapat buat ibadat hari itu. Apabila kita nak kurban, cari lembu yang puas hati kita. Ni cari hak murah. Dia kata hak murah sikit tak ada kah? Ada seorang hamba Allah, dia tanya saya kemarin, Ustaz, ya, kita ambil ni daripada Selangor, telefon saya ada seorang doktor, kita ambil orang yang ikut korban RM500 satu bahagian, 7 bahagian 3,500. Tiba-tiba kita beli lembu tak boleh harga tu, ada 3,700, ada 3,800 sampai ke Selangor ni. Baik, kalau saya nak top up duit tu, nak tambah sikit, nak bagi cukup, nak kena habak dah kat dia, kat kawan tu. Kita tak minta dah, memang 500 tak cukup, pasal lembu dah jadi 3,800. Saya nak kena habak dah kat dia. Saya kata, doktor, tak payah habak. Kita nak buat kebajikan, kita nak top up ada, nak bagi cukup, tak payah habak. Tak apa, kalau Datuk kata begitu, saya tak habak dah lah kat dia. Tapi saya nak top up, bagi cukup harga lembu tu. Ada seorang hamba Allah lagi di negeri Kedah, tak sat Selangor. Dia tanya saya, Datuk, ya, tahun ni buat korban dah? Buat, insya-Allah. Saya nak ambil sekok, Datuk na, untuk keluarga saya. Saya kata okey, boleh. Lembu ada 2 kategori. Satu hak harga setumpuk 450, jatuh sekok RM3,150. Kalau nak ambil sekok, saya kurang 50, jadi 3,100. Hak satu lagi, dia punya kos dia satu bahagian 500, jadi lembu tu harga 3,500. Nak ambil hak mana? Saya tanya dia. Dia kata, hak mahal lagi tak ada. Dia ingat latihan perli aku kah? Dia ni bukan ustaz lagu saya ni. Dia ni cikgu. Dia kata, hak mahal lagi tak ada kah? Tak ada lah cikgu, tak kat tu ya. Tak apa, Datuk. Saya sekok, kawan saya sekok, tolong taruh yang 3,500.
tuan-tuan. Habis daging, saya nak pi ambil sikit, kemudian Datuk uruslah bagi kepada fakir miskin. Hari Ahad ini saya dah panggil fakir miskin sinarai dah kok kampung tu. Saya nak bagi kupon lah, ada lebih kurang 80 orang, dan saya akan bagi beras seorang sekampit hari Ahad ni, dan saya akan bagi minyak seorang 2 kilo, saya akan bagi beras, saya akan bagi kopi, dan saya akan serah kupon untuk ambil daging kurban yang tuan-tuan buat, yang saya buat dan orang lain buat, untuk datang pada hari yang kedua 12 tengah hari makan kenduri, ambil daging. Daging kita akan tanya, Pak Long ni, Mak Long yang main ni, Pak Long dia tak apa nak pergi. Dia sembang pandai kau kedai kopi ya. Pak Long. Macam Pak Long sini pun kau batu lah. Macam Pak Long tempat saya. Mak Long, ya. Mak Long duduk di rumah, duduk dengan siapa Mak Long? Dia main suara kupon nombor 5. Duduk dengan siapa? Ustaz duduk dengan Pak Long tu lah. Oh, duduk 2 orang dengan Pak Long. Duduk 2 orang Pak Long. Pak Long duduk buat kerja apa? Buat kerja apa? Duduk pergi motong, ambil upah orang. Pak Long ambil daging sekilo lah, buat balik pergi makan dengan Pak Long. Dia pun buat balik. Mai seorang lagi. Bang ni duduk dengan siapa? Duduk dengan siapa Ustaz? Duduk dengan anak-anak lah. Dengan mak mereka. Dia tak kata bini dia, kata mak mereka. Jahat dengan mak ni. Ni perangai orang Melayu kita. Duduk dengan siapa dia kata? Duduk dengan anak-anak tu, dan duduk dengan mak mereka. Awak kedarahkan kata dengan isteri sayang saya lah. Dulu belum nikah yang mai menikah duk yung. Duk tumpang mutu belum nikah, duduk rapat. So bila menyapu minta masuk celah depa. Boleh anak 2 dibaji anak telah. Laki dia kata pegang kuat-kuat ke nak bawa ni. Dia kata kuat dah. Dulu duk pegang bawah jiket tu. Rupanya kawan pegang tukuh besi belakang, kuat sungguh. Baji anak celah. Yang laki pun perut duk larga mutu. Dulu dia buat melengkung tu. Ni jenis tu. Duk dengan siapa Ustaz? Duk dengan anak-anak, dengan mak mereka lah. Anak apa orang Pak Anak ada 6 orang. Mak mereka 7, saya 8 orang lah kami duduk sebuah rumah. Oh Bang duduk 8 orang lah Pak. Ambil 2 kilo Bang Pak Long tadi sekilo ya. Pasal dia 2 orang ya. Bang ambil 2 kilo Bang ambil 2 kilo. Anak 6 orang. Jangan bagi sama banyak. Bang ni anak 6 orang bagi sekilo. Jelin sekali habis. Mak ambil 2 kilo mak no. Pasal mak anak ramai. Begitu lah kita duk buat. Kita interview dulu tanya. Tapi kita tahulah orang bagi tahu dia ni memang sungguh duduk berdua aja depan ni. Lepas tu saya tak mau ambil banyak sebab nak proses tak dan. Tahun depan saya tak tahulah. Barangkali saya tak buka peluang buat lagu ni dah. Saya pun tak larat dah. Tahun ni saya nak kena sembelih 24 ekor lembu. Tahun lepas saya sembelih 30 ekor. Saya seorang sembelih. Kakak sembelih lah. Lepas tu lapah orang lain. Lembu sudah ada dalam kandang rumah saya. 24 ekor. Saya sudah habis hampir 70,000 duit ringgit saya. Beli lembu bukan lagu beli rumah, beli kereta. Bayar tengah 200 boleh ambil dah mutu sebiji. Lembu kalau harga 3,000, tobat dia tak bagi lagi, tak bayar, habis 3,000. 3 hari kena 300 ringgit. Beli jagung, batang jagung, ada 3-4 orang nak pergi hantar. 1 tan 300 ringgit, 1 tan 300 ringgit. Lembu tu dia kedarah 3 hari habis tan.
Saya upah pula orang Indonesia pagi-pagi pi bagi makan RM10 sepagi, dan budak-budak Kemboja anak-anak saya telah bagi belah petang. Dah sebulan lebih dah duduk belah. Bukan dia senang. Sengak pasal apa? Nak dapat pahala ingat senang. Ada seorang datuk, cerita habis ni sekejap lagi, dia telefon saya, Datuk ya, nak cakap sikit boleh? Datuk ada lembu tak? Macam tiap tahun dia duk buat. Saya kata ada lah. Awak nak ambil sekok, saya tak mau beli tang lain dah. Sekok 35 tak apa. Datuk kira dengan orang sekian-sekian, tolong hantar tempat sekian-sekian. Saya tak ada, saya duduk di Amerika, tolong hantar lembu. Saya dah wakil suruh dia buat korban. Jadi saya nak hantar lah mai sekok. Saya pilih hak elok-elok lah bagi kat dia, hak dah mahal. Baik, tibu biha nafsan, buat bagi puas hati, sembelih bagi elok. Lembu yang kita nak sembelih tu biar jangan ada cacat cedera. Kemudian kita berdoa, kita buat benda-benda yang Nabi suruh kita buat masa kita sembelih binatang. Kemudian pembahagiannya kita buat dengan elok, supaya hati kita berasa puas, berasa tibu, berasa tayyib, berasa syok, berasa puas hati buat ibadat. Ni pun satu. Itu hadis kita nak buat satu. Ada 4 benda di situ. Tuan-tuan balik pergi baca. Cuba tengok hak terjemahan saya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya Adha yang paling disukai oleh Allah Ta'ala lebih daripada menumpahkan darah, yakni melakukan ibadat kurban. Yakni apa arti uslub tu, ayat itu? Yakni ibadat kurbanlah yang paling Allah suka dilakukan oleh seseorang manusia pada hari raya haji berbanding ibadat-ibadat lain. Itu maksud dia. Dan sesungguhnya binatang kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah binatang kurban itu mendapat penerimaan Allah sebelum ianya mengalir ke bumi. Oleh itu hendaklah kamu berpuas hati dengan ibadat kurban itu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Hadis ini hadis hasan. Boleh faham lah? Ada apa perkara di situ. Hadis yang kedua, isteri Nabi juga, Ummu Salamah. An Ummi Salamata radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Iza dakhalatil ashru, apabila masuk sahaja hari 10, daripada awal sampai 10, awal Zulhijjah sampai 10,
Awal Zulhijjah hari itu hari apa? Hari Ahad. Betul ya? Sampai hari Jumaat. Sampai 10. Sampai 10 mana hari Selasa. Hari Senin. Apabila masuk saja 10 hari awal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan berkendak seorang kamu, an yudahi, nak buat korban. Masuk hari raya, masuk bulan Zulhijjah, dia nak buat korban, memang duk niat nawai itu nak buat korban. Nabi kata fala yamussa min sya'rihi, dia jangan gunting, buang rambut dia, wa basyarihi, kulit dia dan kuku dia sedikit pun. Nak habaq hadis ni bahawa sunat bukan haram. Kalau kita nak buat korban, rambut jangan duk gunting, kuku jangan duk kerat sampai kita buat korban. Mula start masuk Zulhijjah. Pasal apa? Apabila kita buat korban, segala dosa yang ada di tubuh badan kita akan lucut habis. Kut ada dosa di kuku, kalau kita pergi kerat dia, kun ada dosa di rambut, kalau kerat dah habis. Sebab tu Nabi kata kalau boleh rambut jangan kerat, kuku jangan gunting dan yang lain-lain, supaya apabila gugur dosa, gugur seluruh tubuh badan kita. Ada maklum Kuala Nerang, pokok senang telefon saya kemarin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ni maklum nak tanya Datuk sikit ni. Maklum duduk mana ni? Duduk di Kuala Nerang. Depa kata kalau nak buat korban tak boleh kerat kuku. Sungguh dah Datuk. Maklum ni kuku panjang. Mau tak kerat kot, nak makan korban tak gamak kot, kuku panjang. Hak elok-elok lagu tu lah maklum. Belum masuk bulan Zulhijjah, maklum kerat dulu. Masuk Zulhijjah jangan kerat, elok-elok lagu tu lah. Tapi bukan haram maklum. Sunat aja tak kerat tu bukan haram. Kalau maklum nak kerat pun tak ada apa-apa, boleh. Maklum ingat kot tak boleh. Kot korban maklum Tuhan tak terima pasal maklum kerat kuku. Ni yang tanya, maklum terlupa nak kerat belum masuk bulan ni. Itu boleh Datuk no? Boleh maklum nak kerat. Boleh no, bukan tak boleh. Boleh maklum. Dia duk ulang tu. Jadi cuma kalau boleh tak jangan kerat, sebab mudah-mudahan dosa yang ada di kuku kita, dosa yang ada di rambut kita juga akan gugur sama-sama dengan darah yang mengalir di muka bumi Allah daripada korban kita itu. Ni ada orang tanya saya, Ustaz duk mengajar bohong tu tak ada hadis. Ni saya awak main hadis ni nak abang kita tak bohong. Hadis Imam Muslim pula tu. Jadi kalau kita tak tahu, kita jangan duduk kata bohong. Abang kita tak tahu sudah. Tak tahu, saya tak tahu. Tanya orang lain lah, kalau orang lain tahu, saya tak tahulah. Macam ni juga saya nak abang. Saya tak tahu, sebab tu saya tak buat. Orang tanya saya, Datuk, kita ikat-ikat lembu korban, perbah dia, sebelum sembelih tu, kita takbir ramai-ramai. Allahu Akbar, Allah. Lembu duk lipok duk tunggu. Kita sampai sadaqah wa'dah wa nasr, dah habis. Dah habis baru sembelih. Tu kata Datuk, tak tahu, saya duk baca dalam kitab tak nak jumpa. Yang saya jumpa Nabi samma wa kabbara, hadis Anas,
Dhaha Rasulullah bikabshaini amlahaini zabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara. Sebelum Nabi sembelih, Nabi baca bismillah dan Nabi takbir. Bukan takbir sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa dah tu. Nabi buat lagu ni saja. Bismillahi Allahu akbar. Rap terus. Saya baca hadis Anas tu, lagu tu lah yang saya jumpa. Lepas tu nak duduk takbir, semua ikut takbir macam hari raya tu, saya tak tahu. Sebab tu saya tak buat. Habis? Pergi tanya orang duk buat lah, kok dia ada kitab-kitab mana. Saya tak tahu, saya tak buat lah. Saya buat lagu tu lah. Kesian kat lembu dia duk lipok duk tunggu. Terana sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu. Lepas tu pok tu pula sambut. Lembu kata, haram sungguh. Ikat aku. Mau nak dah ni, jangan ikat aku lagi. Kesian kat lembu duk lipok. Pi kiliak pisau pula depan lembu. Hang jaga sekali, hang jaga. Lembu kata, nak haram sungguh duk kiliak pisau. Mana kalau orang tanya saya jawab begitulah. Saya tak jumpa. Bukan saya kata tak ada. Saya tak mau kata tak ada sebab saya tak jumpa. Yang saya jumpa takbir hari raya ni dua saja. Takbir mursal, takbir muqayyad. Mursal kita takbir malam raya sampai sembahyang hari raya. Raya puasa apa ada? Raya haji pun ada. Satu lagi takbir muqayyad. Raya haji saja. Mula daripada subuh hari 9 tu boleh takbir. Tapi takbir itu berkait dengan semayang. Ada semayang, ada takbir. Tak ada semayang, tak ada takbir. Itu namanya takbir muqayyad. Takbir yang dikaitkan dengan semayang. Semayang tu tak kira. Semayang sunat ke, semayang perdu ke, semayang jenazah ke, semayang apa-apa tak kira. Semayang jenazah, takdir kata orang mati hari raya kedua mati, kita semayang jenazah. Lepas semayang jenazah kita takbir boleh, sebab dipanggil takbir muqayyad. Jangan pergi doa abang pula menantu kata, aku puas hati lah ustaz tu mas semayang. Orang lain dia tak takbir, mentua aku dia takbir. Dia duduk puas hati. Dia takbir lah ustaz ni. Tahu kata takbir tu hari raya. Sampai hari raya yang keempat tu boleh takbir ada semayang. Tak kira semayang orang mati pun takbir. Tapi saya tak nak jumpa kata takbir berkait dengan sembelihan. Saya tak jumpa. Satu. Yang kedua, ada setengah-setengah tu imam. Kita nak buat apa biar ada ilmu, ada alasan. Orang panggil makan kurban pukul 12 tengah hari. Pipi pukul 12. Tak masak lagi lauk ni. Tu imam kata, ni duduk bawah tu dah tak ada kerja, menek duduk atas, duduk tak rumah ni. Mari kita takbir dulu, nak tunggu lauk masak. Tanya tu imam, takbir ni takbir apa tu imam? Takbir raya lah. Kan raya ni ada berkait dengan semayang. Kita semayang apa pukul 12 ni? Tu imam, tak payah takbir. Tahlil biasa sudah. Meratik tahlil biasa. Takbir jangan, sebab tidak ada semayang. Ulama kata takbir berkait dengan semayang. Ada semayang, ada takbir. Pukul 12 kita tak semayang apa. Pasal apa nak takbir? Dia kata duduk saja-saja. Duduk saja-saja pun tak ada buatlah benda tak ada dalam kitab. Sengap macam apa ni? Ada duk buat kampung tu. Orang duk report kat saya. Meratit biasa, tak apa meratit. Sasah pi sampai Bukit Pat pun. Takbir ni dia berkait dengan semayang. Ada semayang, ada takbir. Tak ada semayang, tak ada takbir. Sekian dimaklumkan. Jadi kalau kita berasa nak buat korban, kalau seboleh-bolehnya kerat kuku tu belum masuk hari raya, hari Zulhijjah lagi, bulan lagi, kemudian kita jangan kerat dah pada masa 10 hari itu.
Hadis yang kedua lah, hadis yang kedua tadi terjemahan dia. Saya ni sampai pukul berapa ni cikgu tipah? 10.30 ha? Sampai 11. Oi, banyak lagi ya. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masa sebut Nabi itu sallallahu pelan-pelan lah sama. Apabila masuk sahaja bulan Zulhijjah dan ada di antara kamu yang akan melakukan ibadat kurban, kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah ia membuang rambutnya dan kukunya walaupun sedikit. Mudah-mudahan segala kuku dan rambut juga akan terhapus dosa. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bara bin Azib ini dia seorang sahabat Nabi. Dia masuk Islam kanak-kanak. Dia panggil sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang kecil. Bara bin Azib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ini budak-budak yang masuk Islam dengan Nabi, tapi dia pas sahabat. Suatu hari Nabi nampak Bara bin Azib ni muka dia pucat. Nabi tanya Bara, kamu sakit ke muka pucat ni? Dia kata tak sakit apa, cuma tak lalu makan. Awak tak lalu makan, saya duk fikir tak selesai masalah. Apa kamu fikir? Saya duduklah Rasulullah, saya berasa puas hati kalau saya tiap-tiap hari, tiap-tiap masa boleh berjumpa dengan Nabi. Tengok muka Nabi pun berasa puas hati. Sahabat-sahabat, tengok muka Nabi jadi ibadat, berasa puas. Saya duk fikir, kalau Rasulullah mati ataupun saya mati, kok mana saya nak nampak muka Rasulullah? Ni saya duk fikir yang tak luluh-luluh. Satu. Yang kedua, kalau pergi di akhirat kelak, Rasulullah duduk dalam syurga, saya pun duduk dalam syurga insya-Allah. Tapi syurga saya tak sama dengan syurga Rasulullah. Pun tak boleh jumpa kerap dengan Rasulullah macam lah ni. Apatah lagi wal'iyazubillah, kalau Rasulullah dalam syurga, saya duduk tempat lain dalam neraka, lagi tak boleh jumpa. Ni yang saya duduk fikir ni sampai tak lalu makan nasi. Pasal sahabat mereka sayang kat Rasulullah sampai lagu tu. Tiap-tiap hari mesti tengok muka Nabi. Tak banyak kali, tiap-tiap semayang mesti jumpa dengan Nabi. Mesti salam dengan Nabi. Nabi pun kalau jumpa, dia akan pegang tangan para sahabat dia. Punya sayang kepada Nabi, tuan-tuan. Nikmat para sahabat ni yang paling dia sonok iaitu dapat melihat Nabi pada tiap-tiap hari. Nabi kata Bara, Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba, faman ahabbani kana ma'i fil jannati. Hei Bara, orang itu akan dihimpun dalam syurga dengan orang yang dia kasih. Dia kasih kat siapa? Dia akan duduk dalam syurga dengan kekasihnya. Barang siapa yang kasih ke aku, pasti dia akan duduk dalam syurga sama-sama dengan aku. Baru lalu makan nasi balik, tuan-tuan. Ini para sahabat. Sayang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tahu nak abang. Depa sanggup mati, Rasulullah hidup. Depa sanggup luka, Rasulullah tak luka. Dalam perang Uhud, banyak mana sahabat-sahabat yang mati, banyak mana sahabat-sahabat yang luka, sanggup tahan dada untuk ditembusi dengan anak panah untuk menyelamatkan Nabi yang ada di belakang. Sahabat ni lah, tuan-tuan, yang ramai Syiah kata tak terpakai. Hak terpakai 4 orang saja. Sengap ni, ada Syiah kat sini ni.
Kalau kata saya tak terpakai, saya boleh terima lagi. Tapi kalau kata sahabat tak terpakai, Abu Bakar tak terpakai. Kalau tak terpakai, kesian kat Nabi buat pak mentua kepada orang tak terpakai. Buat sahabat bawa pergi hijrah duduk dalam gua dengan orang yang tak terpakai. Kesian kat Nabi. Kalau sahabat lepas Nabi mati 4 orang aja hak terpakai, hak lain tak terpakai, Nabi tak berjaya mendakwah para sahabat. Tapi kita ada bahasa sejarah, lepas Nabi mati, sahabat inilah yang memperjuangkan Islam sampai Islam tu sampai kat kita. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, arba'un, ada 7 jenis binatang kurban. Arba'un tu 4, 7 berada 4. Sengap, orang kata 7 pun sengap. Arba'un tu 4. Allah kata kepada orang laki-laki macam saya ni, fankihu ma tabalakum minan nisa, sula masna wa sulasa wa ruba'. Ruba' tu 4. Menikahlah perempuan yang hampa teringin 2, 3, seorang 2, 3, 4. Bilik ni sengam, bilik ni seronok. Ni demam kora pun kalau kita sembang tajuk tu, dia jampuk juga ni belah ni. Dan tajuk menikah 4 ni. Kat kedai kopi lah, balik rumah tengok bumbung rumah sengap, ikut konyah mulut. Arba'un 4. La tajuzu, tidak harus, mana tak boleh, fil adahi, untuk dibuat korban. 4 jenis lembu ni jangan pilih buat korban. Al-awra'u al-bayyinu awaruha, binatang yang rabun mata, yang kelabu mata, bukan buta, buta lebih lagi ya. Al-bayyinu awaruha, yang ketara kelabu mata dia tu. Balik mai pergi masuk pagar pintu rumah orang lain. Pasal apa? Mata rabun. Kandang dia tak nampak. Tu rabun mata. Orang pun kalau rabun mata kena pakai spek mata. Jangan jadi cerita orang perlih. Bini dia ajak pergi pasak malam, dia tu baru balik letih. Perempuan kata, jom abang pasak malam. Pasak malam. Malam pergi dah, pergi pula. Jomlah, ambo nak ajak siapa lagi? Pilah, hati duk angat hati. Terlupa bawa spek mata. Mata rabun. Pi sampai sana. Dia kata kat bini dia, pilah turun beli apa, aku tak turun mutu lah. Duk tang ni ya. Tunggu lambat. Tungkat mutu pergi cari bini. Pi pegang bini orang lain. Nampak baju kuning dah, duk ingat bini dia. Sebab tu saya nak pesan, hak spek mata ni pi pasak malam kena bawa. Tidak pi pegang bini orang lain ajak balik. Kemarin kita ada tuanku buat resmi tu, Hari Mata Sedunia. Se-Malaysia. Menteri Kesihatan mai tu. Di Star apa tu? Star Walk tu mai. Tuanku pun pergi, saya pun pergi lah, kena baca doa apa semua. Pergi duduk melawat, duduk tengok jenis-jenis mata ni, ada depa bedah-bedah. Allah. Tengok Allah mata. Saya kata kat tuanku, mau mata tuanku, kat rabun tuanku, buat rumah besar pun nak buat apa, tak nampak tuanku. Tuanku gelak. Mata rabun. Beli kereta baru pun
Tak ada apa. Tak nampak apa. Duk arak gagau itu apa. Baca, mereka duk buat ni jenis boleh baca orang buta kan. Tapi nak tengok keindahan Allah bagi. Allah, mata ni satu nikmat. Sebab itu Allah kata, innas sam'a wal basara, pendengaran, penglihatan, wal fuad, hati, kana ulaika kana anhu mas'ula. Allah akan tanya satu persatu di akhirat kelak. Aku bagi telinga clear tengok. Duk pergi mengaji Pak Si tak? Duk pergi mengaji Mentalun tak? Duk pergi mengaji Darul Hadis tak? Dia kata tak apa-apa, duk dengar lagu ada rumah ni. Mampu. Mata clear ni duk baca Quran tak? Duk pergi baca kitab tak? Tak. Hati tu duk fikir apa? Duk buat keputusan apa? Duk apa dia? Allah kata innas sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, ati, ulaika kana anhu mas'ula. Semua anggota-anggota ini akan disoal satu persatu di akhirat kelak. Allah sebut ni nikmat besar kita ni, telinga, mata dan hati. Kaki tak apa, dia tak berapa sangat kaki ini. Telinga boleh dengar. Oh, bayangkan kalau orang cakap tak dengar, lagu mana? Nah, jadi Pak Menakan saya dulu tak dengar. Nek Titi nak balik langkah sungai, bawa balik Bendang. Orang tanya, nak balik ah? Dia kata semalam tak apa lebat turun jugalah. Orang tanya lain, jawab lain. Orang tanya nak balik dah kah? Dia habaq atas semalam hujan turun tak apa lebat. Bayangkan kalau kita tak dengar telinga. Mata Allah bagi kat kita. Kita kelabu beli sepek mata mau apa nampak. Oh, terang baliklah. Boleh tengok Quran, boleh main mengaji Allah. Bayangkan kalau mata kita buta. Hati kita, Allah bagi hati yang boleh buat keputusan, yang boleh ingat benda elok. Ini nikmat yang besar Allah bagi kepada kita. Jadi binatang yang rabun sangat, ketara kerabunannya, rabun mata aja tu ketara sangat, kelabu mata tu tak boleh buat korban. Wal maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang nyata, ternyata sakitnya, mana ketara sakit dia, sakit. Boh dedak pun tak mau, boh jagung pun tak mau. Orang lain duk pulun dia buat tak tahu aja. Awak kawan sakit. Hak tu jangan duk buat korban, tak boleh. Sembelih jual daging biasa. Cari hak tak sakit. Wal arja'u, yang capik, timpang. Al bayyinu arjuha, yang ketara capik dia. Ketara capik dalam kitab kata, kalau dia duduk dengan kawan-kawan dia 4-5 ekor, kawan-kawan berjalan, dia duduk lepas belakang lalu. Awak kawan capik. Hak tu tak boleh buat korban. Sebab tu saya ingat, bagi orang yang nak mengurus korban, nak buat turun lembu daripada lori kena cermat. Kalau terjun tak betul dia capik, tak boleh buat korban. Sedangkan kita dah ambil duit orang 500, 450. Tapi lembu kita tak peduli. Orang buat main lembu, hambat turun, dia terjun main tu, apa tu, semen pula licin, kangkang kaki. Saya pergi tengok baru ni di kandang dekat Bukit Kayu Hitam tu, kangkang kaki, duduk begitu. Lembu kami besar. Kata awak tu, dia kata jatuh Datuk, jatuh turun lori, kangkang, duduk itu. Hak ni tak boleh buat korban. Nak perebah lembu tu pun, perebah bagi elok. Tengah bagi orang kampung perebah, tarik lembu terkangkang tu. Hak nu tarik kono, ni tarik kono. Macam mana boleh? Dia kena tarik sebelah, baru dia piak kaki duduk sebelah. Nak tarik lembu pun kena cermat sikit nak buat korban. Nak buat kenuri tak apa. Sebelum sembelih lembu tu dah capik, tak boleh buat korban. Saya ada sekok tu, telinga dia, saya tak pun nak puas hati. Pasal apa?
Dia nak rabit telinga tu, dia nak putih telinga tu. Pasal kawan-kawan duduk pepak apa tak tahu. Lambat bubuh dedak sikit dia pepak telinga kawan. Tu nak kena sembelih buat daging jual raya lah. Sebelum raya. Nak kena cermat. Nak tarik, nak bagi rebah tu pun kena cermat. Orang-orang biasa yang kampung tak pernah. Pergi buat suara deras ya, tarik ikut dan tak boleh. Tekangkang di kaki, dah tak boleh buat korban. Bak jatuh gini. Dia ada cara nak tarik lembu pun. Jadi apabila dah tempang, capik, dah tak boleh buat korban. Capik tu bukan ni, waktu turun lori capik, masa perbah jadi capik. Wal kasiru, yang kurus, tak sakit, tak tempang, tak apa, tapi kurus sampai tulang jubuk macam perim tu nampak. Awak makan tak cukup, kurus ha? Duk makan plastik ha? Nabi tak bagi buat korban kurus. Kita tengok pun tak selera nak makan. Tak boleh buat korban kurus sangat. Biar kita tengok tu. Nabi Ibrahim apabila tetamu malaikat pergi rumah dia dah, faja'a bi'ajlin samin, dia sembelih anak lembu tu hak gemuk sihat tu, hak tu dia bawa buat hidang. Tapi malaikat tak makan. Tengok-tengok dia tak makan. Malaikat kata jangan takut, kami ni malaikat tak makan. Main nak abang kat hang lah Ibrahim, hang nak dapat anak nombor 2 namanya Ishak. Anak nombor 2. Bini dia umur 99 tahun masa tu, Sarah, nak dapat anak. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin. Bini yang duduk masak dapur tu keluar mai kata nak dapat anak, mai tepuk muka. Pasakkat tu aja, mai tepuk muka. Ni mandui lama ni nak beranak ke ni? Umur 99. Jangan main kalau Allah nak bagi 99 beranak lagi. Nabi Ibrahim umur dia masa tu dalam kitab sebut 120 tahun. Baru dapat anak nombor 2, Nabi Ishaq. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhah, dia tepuk muka dah, dia malu. Wa qalat ajuzun aqim, dia kata aku dah tua dah, mandui lama dah nak beranak. Malaikat kata kadzaliki qala rabbuki, Allah suruh mai abang tu kan, memang abang tu lah. Innahu huwal hakim, Allah tu Tuhan yang maha bijak. Siapa dia tak bagi anak kat hangpa awal? Allah ada hikmahnya. Al-alim, dia tahu apa yang lebih faedah. Boleh anak semua namanya. Jadi tuan-tuan puan-puan, Nabi Ibrahim bawa lembu yang gemuk, jamu tertabur. Ni kita nak buat korban, lembu kurus. Duk makan plastik, rumput tak makan dah. Jangan, tak boleh. Al-kasiru, yang kurus, allati la tunqa, yang terlalu kurus, yang tak ada lemak langsung daging dia tu. Dia buat ayam asam, kita pun cicah nak pepok 15 minit nak telan tak berani. Awak tak putih horat dia, daging tu punya kurus liat, jadi sekerap dalam mulut nak telan kau nak. Lama-lama luah balik. Tapi kalau had ni lebih-lebih lagi lembu kasi. Lembu kasi ni daging dia cukup sedap. Lembu kasi boleh buat korban. Dia kata boleh Ustaz. Oh tak boleh. Dia kata tanduk patah tak boleh. Ni telur tak ada kan boleh. Buat macam kita boleh pasal apa? Dia cacat tentu, tapi daging dia sedap. Saya 2 tahun lepas sembelih lembu kasi, daging dia sedap 5 kali bila lembu hak tak kasi. Pasal lembu kasi dia baik. Ni kalau nak bagi jadi baik, kasi bang. Baik. Duduk tinggal rumah pergi makan kata ni, tangkap pergi kasi bang, jadi baik lalu. Daripada Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu,
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 binatang yang tidak sah dibuat kurban, yang sangat kelabu matanya, yang bersangatan sakitnya, yang terlalu tempang kakinya, dan yang terlalu kurus badannya. Habis hadis yang keempat kita, an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda li Fatimah, kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Apa Nabi kata kat Fatimah? Fatimah nak buat kurban. Kita buat kurban ni kalau boleh sembelih sendiri. Tapi kalau tak boleh, cari orang yang kita harap boleh sembelih kurban dengan elok lah. Sebab kalau nak buat kenduri biasa tak apa, biar dia reti juga tentang ni nak sembelih kurban ni. Jadi Nabi apabila Fatimah buat kurban, Nabi suruh Fatimah ini kata apa? Qumi, bangkit pi ila udhiyatika, pi tengok tu orang nak sembelih kurban kamu tu. Ada sunat kita buat kurban ni, walaupun kita tak sembelih sendiri, sunat kita pi tengok orang buat kurban, orang sembelih tu. Fashhadiha, pi tengok. Pasal apa pi tengok? Fa innahu yughfaru laki, sesungguhnya diampunkan bagi kamu inda awwali qutratin, di awal-awal titisan darah, taqturu min damiha, yang mengalir daripada darah binatang kurban itu. Kullu dhanbin amiltihi, semua dosa-dosa yang kamu telah buat. Pi tengok, mengalirnya darah itu, Allah akan ampun dosa kamu. Tadi habang Allah terima, tak dan mengalir lagi, Allah terima dah ibadat kurban kita. Yang ni Nabi habang, darah tu mengalir sama dengan mengalir, samalah luruh segala dosa kita. Pi saksi. Bukan saksi saja. Ni bagi orang yang tak sembelih ni, baca ni. Waquli, baca ni. Sambil-sambil duduk tengok tu. Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa wajah tu. Nah, bagi kita nak buat kurban ni, pergi tengok orang sembelih, baca hak ni. Inna salati wa nusuki. Nabi suruh anak dia baca. Qala Imran, kata Imran perawi hadis ni, Ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadza laka, ini semua ni, nak baca lah, nak pergi tengok orang sembelih tu, laka bagi kamu, wali ahli baitika khassatan, kepada ahli keluarga kamu sajakah? Pasal Nabi suruh Fatimah, adakah ini untuk khusus kepada ahli keluarga Nabi saja? Kalau nak sembelih kena pergi tengok, kena baca inna salati am lil muslimina ammatan, ataupun benda ini boleh dilakukan oleh orang Islam seluruhnya? Nabi jawab, qala, Nabi bersabda, bal, bahkan ibadat cara yang aku suruh Fatimah buat tadi ni bukan untuk keluarga aku sahaja, lil muslimina ammatan, bagi orang Islam semua pun kena buat lagu tu. Seelok-eloknya sunat buat lagu tu. Orang sembelih pi tengok, kemudian sambil-sambil tengok baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Orang yang sembelih pula apabila selesai sembelih angkat tangan, hadis tak dan bubuh, Nabi suruh baca doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha minna kama taqabbalta min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khalilika Ibrahim. Itu doa bagi orang yang sembelih binatang kurban. Allahumma hadhihi minka, ya Allah, binatang kurban ini datang daripada kamu, engkau yang mencipta dia. Wa ilaika, dan kembali kepada kamu, Allah akan buat kurban untuk kamu. Fataqabbalha minna, engkau terimalah kurban ini daripada kami.
kama taqabbalta, sebagaimana engkau terima, min abdika wa rasulika Muhammad, daripada hambamu dan rasulmu Muhammad, wa khalilika Ibrahim, dan kekasihmu Ibrahim alaihi salam dulu ketika dia korban anak dia. Minta Allah terima korban kita macam mana Allah terima korban Nabi Muhammad kita dan korban Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini doa orang yang korban, sembelih korban, kita amin. Tapi tengok tu. Sebab kita nak doa kita tak apa, kita amin sajalah. Jadi ada benda yang orang yang buat korban baca, ada doa yang penyembelih baca, ataupun siapa-siapa dalam majlis itu baca, kita hanya aminkan doa dia supaya Allah terima korban kita. Habislah hadis kita bab korban ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina. Ya Allah, Engkau perkuatkanlah pegangan kami terhadap agama, kerana pegangan kepada agama itulah yang akan mengurus hidup kami, ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Engkau perelokkan urusan dunia kami, ya Allah, kerana di sinilah tempat kami hidup, ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Engkau perelokkan urusan akhirat kami, ya Allah, kerana di sanalah tempat kami akan pergi menghadap-Mu, ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Engkau jadikan hidup ini sebagai ruang kesempatan untuk kami tambahkan lagi amal kebajikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Engkau jadikanlah mati kami nanti, ya Allah, sebagai kerehatan kami daripada dosa dan kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jazakallah khairan pada Datuk atas kuliah sampaikan. InsyaAllah sekali lagi saya maklumkan kepada tuan-tuan,